Muka surat 348, bab yang ke-7. Bab bersembahyang dengan memakai jubah Syam. Hasan berpendapat tidak mengapa memakai kain yang ditenun oleh orang-orang Majusi. Ma'mar menceritakan, saya pernah melihat Az-Zuhri memakai kain Yaman yang dicelup dengan air kencing. Ali bin Abi Talib bersembahyang dengan memakai kain yang belum dibasuh. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya, pernah aku bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Baginda SAW berkata, wahai Mughirah, ambil bekas air itu. Aku pun mengambilnya. Lantas Rasulullah SAW pergi untuk membuang air hingga beliau terlindung dari penglihatanku. Beliau SAW pada ketika itu memakai jubah Syam. Pada mulanya Nabi SAW mahu menyingsing saja lengan bajunya, tetapi ternyata lengan bajunya itu terlalu sempit. Maka beliau mengeluarkan tangan dari sebelah dalam. Selepas itu aku menuangkan air untuknya. Baginda SAW telah berwudu seperti wuduknya untuk sembahyang. Cuma beliau SAW menyapu kedua khufnya, kemudian bersembahyang. Bab 8. Larangan bertelanjang ketika bersembahyang dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, katanya aku mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahawa Rasulullah SAW memunggah batu bersama mereka yakni orang-orang kafir Quraisy untuk Kaabah, yakni untuk pembinaan semula Kaabah. Ketika itu beliau memakai kain. Maka Abbas berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, alangkah baiknya kalau engkau buka kainmu dan meletakkannya di atas kedua belah bahunya, di atas kedua belah bahumu, sebagai pelapik kepada batu-batu, yakni yang kau pikul itu. Perawi berkata, Nabi SAW pun membuka kainnya. Beliau SAW sudah hendak, yakni hampir meletakkannya di atas kedua belah bahu. Tiba-tiba beliau terus jatuh pingsan. Selepas itu, yakni selepas peristiwa itu, Baginda SAW tidak lagi dilihat bertelanjang, yakni terdedah auratnya. Kita tengok semula. Muka surat 342, bab ke-7. Kita sampai situ dah. Sebelum pada ni kan, duduk cara ke kain, pakaian yang menutup aurat yang mesti dipakai pada ketika seseorang tu bersembahyang. Lepas tu banyak cerita dah lah. Sekarang ni nak cerita tentang kain yang dipakai tu dibuat oleh orang bukan Islam, atau datangnya, marinya daripada bukan negeri atau negara Islam, bukan. Lagu mana? Bolehkah kita pakai? Kalau hak baru sebelum basuh.
Bolehkah kita pakai? Dan perlukah kita usullah kata proses pembuatan kain, penenunan kain itu, proses buat kain itu lagu mana, apa bahan-bahan yang digunakan, sejauh mana kita kena ambil tahu bahan-bahan itu. Dan sebabnya kalau bahan itu bahan yang haram, tak boleh lah nak guna, tak boleh. Kalau kita kata haram tu banyak perkara lah. Kalau kepada lelaki sutera misalnya, tak boleh. Tapi semaya tu tak sah ke? Sah. Pakai kain tu haram. Kalau perempuan tak ada haram, semaya pun sah. Tu kalau kain sutera. Kalau tidak sutera, hak lain-lain pun, macam mana jenis pakaian tu, itu semua termasuk dalam bab. Serupa dengan pakaian dalam negara Islam, orang Islam pakai ke ataupun lagu lain, boleh ke tidak pakai hak lagu tu? Lepas tu kalau bahan-bahan yang digunakan semasa proses membuat tu bahan haram lah, katakanlah haram, adakah boleh dipakai kemudiannya? Untuk bersemayam, itu Imam Bukhari nak cerita pasal tu lah, pasal pakaian lagi, terutamanya untuk sembahyang. Bab ketujuh, Imam Bukhari mulakan dengan bersembahyang dengan memakai jubah Syam. Kita tulis dalam bracket tu Syria. Sebenarnya tidak berapa tepat kalau nak katakan Syria. Kalau Syam lah ni, orang panggil Syam. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut Syam, maksudnya Syria lah sekarang ni. Tetapi hak asal pada masa ni, pada masa Imam Bukhari, sebelum pada tu lagi, Syam ni bukan Syria saja. Nak suruh, iyalah, tu yang kena ikuti tu. Kalau semata-mata tengok sini, oh Syam ni Syria, jadi saya berpendapat begitu. Saya tidak berpendapat begitu. Cuma sekadar nak memudahkan untuk masa sekarang ni. Kalau orang kata Syam, Syria lah. Kalau lah ni, dulu pun memang Syria masuk dah. Cuma lah ni jadi semakin sempit Syam itu, setakat Syria sahaja. Asalnya Syam ini luas. Syam ni luas. Dia termasuk ke dia? Termasuk Lebanon, hak lah ni orang panggil Israel, Palestin, Syria, Jordan, tu semua masuk Syam dulu tu. Kalau dalam sejarah lama ataupun dalam geografi lama, kalau kata Syam, maksudnya tu, bukan Syria saja. Pada masa Nabi SAW, ia di bawah takluk Kaisar, orang-orang inilah Kristian, Rum, di bawah wilayah Rum orang panggil. Semua tu. Lepas tu Islam menguasai sikit sehingga akhirnya semua sekali dikuasai oleh orang Islam. Di zaman Sayyidina Muawiyah, semua tu di bawah kuasa dia. Semua tu, bukan Syria saja. Di zaman Sayyidina Umar misalnya, dia jadi gubernur. Di zaman Sayyidina Uthman, luah lagi, dan seterusnya. Di zaman dia sendiri luah lah. Situ Syam. Syam ni dikuasai oleh orang kafir pada masa tu. Bila dia kata, ni cara Imam Bukhari, bila dia kata Nabi SAW bersembahyang dengan memakai jubah Syam, kira-kiranya dibuat di sana lah. Di sana tu di wilayah orang kafir, dikuasai oleh orang kafir. Syam itu semua sekali ditakluk oleh Rum. Kira-kiranya di sana tu pada masa Nabi SAW, sebelum sahabat-sahabat pergi, orang kafir saja. Kalau ada kilang ke, ada tempat yang untuk buat kain ke, tenun kain ke, celup ke, gapo ke, celup pan ke, hak dia lah, orang dia buat. Bila Nabi SAW pakai jubah Syam, dalam riwayat selepas ni, bermakna Nabi SAW pakai hak sana. Adakah dalam mana-mana riwayat yang menyebutkan Nabi tanya dulu, lagu mana proses dia buat? Ni saya nak pakai buat semayat, misalnya
Tak ada. Tak ada dalam mana-mana riwayat pun tak ada. Orang kirim ke dia ke, ataupun hak dia beli ke apa ke, dia pakai. Tak ada unsur periksa dari segi proses pembuatan dia. Itu satu perkara. Yang kedua, sedia maklum. Kalau kata jubah Syam ni, dia ada dia ada style dia, dia ada fashion dia sendiri, dia ada reka bentuk dia sendiri. Itu kalau kata jubah Syam. Dia tidak seperti jubah biasa dipakai oleh orang Arab. Misalnya yang dapat kita lihat dalam hadis ni, dia ketat lengan dia. Itu beza tu daripada hak skala dipakai. Nabi SAW nak cerita di sini hak orang kafir buat. Lepas tu tidak biasa, tidak serupa dengan hak biasa dipakai oleh orang Arab. Apa lagi nak kata serupa dengan hak orang Islam secara khususnya di negeri Arab. Tak. Lakulah ni dia pakai juga, menunjukkan Nabi SAW dia terbuka dari segi pakaian. Cuma yang dipentingkannya zahir. Ada apa? Tidak sutera yang diharamkan kepada lelaki untuk lelaki. Lagi tu dia tidak usul. Ini satu kaedah kepada kita, tak wajib usul. Tak wajib usul. Zahirnya kita nampak suci, sudah. Itu dari segi fiknya. Dan fik ini berasas daripada perbuatan Nabi SAW. Bukan mana-mana ada. Memang Nabi SAW lagu tu tidak ada satu bukti yang menunjukkan dia usul periksa, terutamanya dari segi pembuatan dia tu. Kata Imam Bukhari, turun ke bawah bersembahyang dengan memakai jubah Syam. Dia tak royak siapa dia, tapi hadis bawah ni jelas Nabi SAW sendiri dia pakai gitu. Dan kalau Nabi SAW sendiri tinggi benar lah tu. Lepas tu dia turun sikit. Hasan berpendapat. Hasan maksudnya Hasan Basri. Hasan Basri terkenal dengan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua timur dalam bab apa dia? Dalam bab usuluddin orang timur imam. Dalam bab fiqh, dalam bab hadis, dalam tasawuf, dalam apa? Hasan Basri terkenal. Semua orang timur. Kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab gapo pun timur. Dia ni Hasan Basri, seorang alim besar, berpendapat tidak mengapa memakai kain yang ditenun oleh orang-orang Majusi. Tak apa. Dia kata tak apa. Kain yang ditenun oleh orang Majusi. Majusi itu tidak Islam lah. Dia nak ayatnya orang kafir buat, tak apa. Pakaian tak apa. Ma'mar orang kat Majusi. Majusi ni lebih teruk lagi daripada Kristian, lebih teruk lagi daripada Yahudi. Tapi tak apa. Bila dia kata Majusi tak apa, kafir lain pula gitu kan. Kau tak apa, kau tak apa. Itu dari segi tangan dia sentuh kan. Tangan dia boleh jadi sentuh dengan najis. Tak perlu mungkin pada masa tu dia baru lepas makan babi misalnya, kita kata ikut dia lah. Dia basuh pun tak ada belah mana. Lepas tu dia jamuh kain tadi, guna tangan dia. Sekadar tu dibuat oleh orang kafir. Kilan dia, orang-orang dia buat. Jadi sekadar tu pergi lagi ke bawah sikit lagi. Ma'mar ini anak murid kepada Zuhri. Ma'mar masyhur menceritakan, saya pernah melihat Az-Zuhri yang itu guru dia. Zuhri ini seorang alim besar, Umar bin Abdul Aziz pun menugaskan dia untuk kumpulkan hadis. Dia seorang imam hadis, orang hebat lah Zuhri. Dia kata dia pernah melihat Zuhri memakai kain Yaman. Dia datang daripada Yaman pula. Pada masa tu Yaman tidak Islam. Ini kain Yaman ni zaman dia, zaman Zuhri ni Islam dah. Zaman Nabi di peringkat awalnya tidak Islam lah. Ini kain daripada Yaman yang dicelup dengan air kencing. Boleh pakai. Kalau pakai ni maksudnya
pakai biasa, tak apa. Tak ada apa kalau pakai biasa ni nak royak dia pun ni pakai ni, maksudnya semaya cara kau semaya dah ni. Sebab dia pun ni rajin semaya. Rajin semaya. Jadi apabila kecek kata dia pakai tu kan untuk semaya lah. Kalau untuk tidak semaya orang lain pun kata boleh. Kalau kena najis kain kita, lepas tu kita tidak nak semaya, pergi buat kerja, tak apa tu orang lain pun kata boleh. Kalau orang lain, kalau ada orang nak kata tak boleh pun, kalau buat semaya lah. Jadi ni nak cerita tentang semaya lah. Dia pakai hak dicelup. Jadi celup lagu mana kita kata. Kalau basuh dah, semasa proses dia tu kau celup air kencing tu, kau pakai sup. Kalau sudah basuh dah, orang lain pun kata boleh. Kalau sudah hilang tu, ni maksudnya dah. Sampai ke peringkat akhir tu sudah dengan air kencing lah salah satu bahan pencelup. Lepas tu kira-kiranya pakai tu, pakai buat semaya. Dia pergi lagi. Ni nak ayat orang-orang di bawah Nabi SAW, selepas Nabi, orang-orang yang penting, orang-orang ahli ilmu. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bersembahyang dengan memakai kain yang belum dibasuh. Orang kafir mana kain baru lah, kain baru siapa sebelum basuh lagi dia sudah pakai, dan dia tidak tanya ni perlu basuh ke. Akhir sekali bahaya digunakan gapo atau lain-lain lagi misal, dia tak ada tanya. Gapo dia Imam Bukhari nak ayat. Kita tengok dalam nota, ada beberapa nota di situ. Saat ni dalam Bukhari ni dia ayat gitu je. Hasan Basri berpendapat gini. Ma'mar kata gini. Ali bin Abi Talib, padahal dia tak ada belaka ni, Imam Bukhari tak ada belaka. Kira-kiranya lebih bertanggungjawab kalaulah dia mari orang ni kata tu dengan sanad dia. Terutamanya ahli hadis, memang dia penting benar sanad tu. Tapi Imam Bukhari semua buat mari ni secara taklid, orang panggil. Secara taklid. Kalau dalam tajuk-tajuk gini biasanya Imam Bukhari dia buat mari tu secara taklid, yakni tanpa menyebutkan sanadnya yang lengkap. Dia ambil orang berkenaan selalu, tanpa menyebutkan orang yang mengambil daripadanya dan seterusnya ke bawah. Dia secara taklid. Tetapi adakah benda ni tidak boleh dipegang, tak kemas, tidak bertanggungjawab? Ada. Dengan sebab itu pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari ni, kalau kita tengok mana-mana pun dia akan sebut ni Hasan Basri kata ni, mana sanad, duduk mana. Kalau kita nak tengok dengan sanad yang lengkap, yang cukup, duduk mana, kita boleh tahu. Walaupun Imam Bukhari tak sebut. Misalnya kita tengok 395 tu asar, orang panggil asar, dalam istilah yang tepat. Kalau hadis hak Nabi, kalau hak tabi'in, hak sahabat, asar orang panggil. Itu dalam istilah yang tepat. Tapi ada kalanya hak Nabi pun dia sebut asar juga. Ada kalanya hak sahabat pun disebut sebagai hadis juga. Tetapi istilah yang tepatnya ialah asar untuk hak selepas Nabi, sama ada sahabat ke atau tabi'in. Seperti yang disebut tadi, Hasan Basri itu tabi'in. Asar diwasalkan oleh Abu Nuaim, Waqi' dan Sa'id bin Mansur. Diwasalkan itu maksud dia, ini istilah lah, istilah maksudnya dikemukakan dengan sanad yang lengkap, yang cukup, bersambung, tidak putus. Itu maksud diwasalkan. Oleh dia ni Abu Nuaim dalam kitab dia, Waqi' dan Sa'id bin Mansur dalam kitab dia. Kalau nak tengok sanad dia, tengok sana. Yang kedua, bawah tu asar Zuhri ini, hak kata kain, pakai kain Yaman yang dicelup dengan air kencing tu. Asar Zuhri ini diwasalkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Ada ulama mengatakan kain yang dipakai Zuhri itu telah dibasuh terlebih dahulu untuk dihilangkan air kencing sebelum beliau menggunakannya.
Ada yang kata begitu di sini. Ada juga ulama mengatakan air kencing yang digunakan sebagai salah satu bahan pencelup itu ialah air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya. Sebahagian ulama seperti Imam Malik, Imam Bukhari, Zuhri dan lain-lain berpendapat air kencing binatang yang halal dimakan tidak najis. Itu kaedahnya. Nukilan ini juga bermaksud menyatakan bahan najis yang digunakan dalam proses pembuatan sesuatu pakaian tidak menghalang daripada pakaian itu pakai jika di akhir prosesnya atau kemudiannya najis itu dihilangkan. Itu benda. Jadi masalah hak Hasan Basri itu sekarang dia kata boleh hak orang kafir buat, orang majusi. Hak lain-lain pun betul lah juga kira-kiranya. Hak di Ma'mar, hak cerita Zuhri ni pakai kain dia dicelup dengan air kencing. Ada beberapa pendapat, ada yang kata celup air kencing tu dalam proses dia tengah-tengah tu, tapi akhir sekalinya dibasuh. Nak ceritanya kalau celup air kencing sebelum tu dalam proses tu, lepas pada tu basuh kerana sesuatu maksud lah. Kerana sesuatu maksud, lepas pada tu basuh di akhir dia, boleh pakai. Tak apa, walaupun dalam proses tu guna benda yang haram. Guna benda yang haram. Tetapi kalau benda tu dapat dihilangkan kemudiannya, dah tidak ada bau dah, tak ada warna dia, tak ada gapo semua, tak ada dah, kita tak ada, tak apa. Hak kira dalam proses tu tak kira. Tak apa, hak tu nak cerita. Itu yang pertama. Yang keduanya, di sini boleh jadi Imam Bukhari nak cerita benda hak khilaf. Kalau ada yang mengatakan benda ni tak boleh, tapi mengikut kaedah ni, benda yang sama tu boleh, orang lain pula kata dia ada kaedah dia sendiri. Kalau lagu tu, kalau kita pakai mengikut kaedah hak kata boleh tu, boleh lah, walaupun tak basuh pun. Misalnya air kencing tu paling akhir dicelup dengan air kencing lembu, katakan lembu tu boleh makan kan, halal. Air kencing kambing, air kencing unta, ikutlah apa lagi. Air kencing apa? Air kencing orang tak boleh. Sebab air kencing orang semua sepakat. Dulu kita sudah bincang dah, sudah ada dah dalam Bukhari ni pun. Imam Bukhari sendiri pun kata tak boleh air kencing orang, memang tak boleh. Tapi kalau air kencing binatang yang boleh dimakan halal, bagi dia tidak najis. Tahi dia pun tidak najis. Tahi dia pun tidak najis. Walaupun sampai ke peringkat akhir tak basuh, sampai ke akhir dia tak basuh, tak apa. Mengikut dia. Siapa dia yang berpendapat begini? Imam Malik, Imam Bukhari. Sebab tu dia mari ni, dia ada maksud dia. Kalau menggunakan bahan hak lagu ni masih khilaf, tetapi kita pakai hak kata boleh, boleh. Termasuk Zuhri sendiri. Zuhri ni memang gitu pendapat dia. Lepas tu kita kata ni nak ajak ngotor ke? Kalau ikut cara Islam lagu ni jadi pengotor lah. Ini masalah proses ni, dia boleh jadi hilang bau. Dia boleh jadi hilang, tapi tak basuh. Katakanlah dia mungkin ada faedahnya untuk mengukuhkan kain tu ke, benar tu ke, ataupun sebab kita learn ni kan banyak bahan-bahan digunakan sebagai bahan penstabil lah, pengawet lah, macam-macam, pembaur, macam-macam bahan tu. Diguna dalam proses tu. Apabila sampai kemudian kita tak tahu pun, tak nampak benda tu, tak ada rasanya, tak ada gapo, kita guna bahan, boleh ke tak boleh? Mestilah kalau bau hacing siapa dia nak pakainya, dia ada lah dalam proses dia tu, jadi tak bang. Katakanlah boleh buat lagu tu, boleh ke tidak pakai? Kalau mengikut kaedah dia boleh. Kalau mengikut kaedah orang hak kata air kencing ni tak cara,
Orang kau air kencing orang, kau air kencing binatang yang boleh makan, kau tak boleh makan, kau tak boleh belakang air kencing ni najis. Tak boleh lah kalau pakai hak tu. Tapi kalau hak kata boleh, boleh lah. Ini masalah pakaian, masalah makanan pun begitu juga. Makanan. Sebab tu kita kena tahu luar. Mungkin kalau orang yang tahu gitu kan, memang lah. Sebab tu saya masih lagi tengok dengan pandangan saya sendiri. Kalau ada gapo-gapo keputusan, itu mungkin dia pakai satu kaedah. Misalnya dia kata dalam benda ni kek ni berbuat alkohol, katakan. Ataupun dalam apa-apa bahan minuman kau gapo kau dah, dia berbuat alkohol. Jadi mengikut kaedah biasa, dia kata bila kata alkohol tak boleh lah, sebab najis. Alkohol tu ibu ataupun pati arak tu, bila kata alkohol tak boleh lah. Dengan sebab itulah tak boleh pak dalam air wangi tak boleh pakai dah lah. Ataupun nak bubur dalam kek kok gapo kok, tak boleh dah lah. Sedangkan dia boleh jadi molek, katakan. Ni kita bincang. Nah, so anda pakai tak sepakat tu suku pasal tu. Dia masih ada lagi. Boleh jadi orang hak kata alkohol tak boleh. Tu dia kata tak boleh, haram. Nanti dulu. Haram tu mengikut kaedah mana? Haram itu mengikut kaedah mana? Memanglah kalau kita misalnya kita kata mengikut kaedah mazhab Hanafi, ketan haram, soto haram, segala bahan-bahan daripada soto tu gapo-gapo haram. Haram. Dia akan kata haram, tapi kita nak makan kali-kali haram. Tu benda mengikut kaedah masing-masing. Serupa juga dalam masalah alkohol ni. Mengikut kaedah mazhab Hanafi, alkohol yang haram, bahkan arak yang haram, orang panggil arak khamr dalam bahasa Arab. Hak ni panjang, kita sudah cerita panjang dah, ada CD cara ke masalah Kitabul Ashribah ni, cara ke minuman ke apa ni, sudah ada dah. Hak bicara panjangnya sana. Sekarang ni tidak nak terperinci dah, cuma sepintas lalu. Jadi dia alkohol tu kalau mengikut hak ramai ni, dia kata memang tak boleh berlaku. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak gitu. Alkohol hak tak boleh sungguhnya hak dikeluarkan daripada buah anggur. Kalau buah nanas, daripada petrol, daripada bahan-bahan lain lagi, tidak. Alkohol tu boleh diguna, boleh makan pun. Asal tidak mabuk. Tu mengikut kaedah dia, tidak mabuk. Tapi kalau hak daripada buah anggur, mabuk kau tak mabuk kau tak boleh. Sebab hak tu hak termasuk dalam takrif arak yang sebenar. Bahasa kita tu arak belaka kan. Bahasa Arab kham, dia ada perincian lagi. Yang ni kalau mengikut mereka itu, kalau alkohol tadi dibuat daripada bahan-bahan yang lain selain daripada tu, tidak mabuk orang makan. Kada bubuh sikit tu, tak apa bagi mereka, tidak haram lah. Dan tidak haram kepada dia, halal lah. Jadi kita nak kata ni buat topik semua selalu dah. Macam semua orang mesti terikat dengan hak tu. Sedangkan banyak faedah dia sebagai bahan, macam-macam bahan tadi. Banyak faedah. Lepas tu tak ada rasa apa pun, tak ada rasa tu hak tu. Lebih itu lagi kalau kita tengok ubat homopati misalnya, lagi dia guna alkohol. Bayangkan satu titik, dia panggil mother tincture dia tu, ibu larutan ubat dia tu, dicampurkan dengan 100 titik alkohol. Jadi gab dia ada alkohol dia ada. Kalau 10 kali sikit lagi. Kalau 100 kali lagi banyak lah alkohol tu maknanya. Tu untuk makan ubat tu lah mana. Biar kita tahu kaedah. Biar kita tahu kaedah. Jadi kalau orang buat proses ubat tadi
Kalau dia guna alkohol bukan daripada buah anggur, tak apa, mengikut mazhab tu. Senang-senang, tak apa, tak ada masalah. Tapi orang yang kata boleh tu, dia kata boleh atas dasar darurat. Tak boleh, memang tak boleh alkohol, walaupun daripada bahan lain pun tak boleh, dia kata. Tapi oleh kerana darurat. Darurat apa? Boleh pergi klinik lain, boleh makan ubat lain. Darurat apa? Payah tu. Dengan sebab itu kena tahu kaedah. Kalau mengikut kaedah dia, kalau bukan daripada buah anggur, alkohol itu tak ada apa halal, tidak haram. Tidak haram. Jadi orang kata haram semua alkohol tu, dia nak kata ubat mengubati itu haram kok? Ke dia nak masuk dalam takrif darurat? Darurat ni lagu mana? Hak boleh tu, kalau benda haram ni, orang hak kata boleh tu atas dasar darurat. Ni tak sampai peringkat darurat lagi. Kecuali kalau tak ada langsung ubat lain, kau tu saja, itu baru darurat. Nak agak banyak benda ni yang akan terlibat, banyak. Mengikut mazhab Hanafi tak apa. Jadi mungkin sekarang ni kan dia ada kod dia tu. Kod dia tu kan, hak ni kita boleh tahu, dia maklum dah. Hak ni kalau mula dengan E, berapa-berapa nombor dia, maksudnya daripada God ni, daripada God ni, daripada God ni, kita boleh tahu. Kalau dia buat gitu, orang menegur dia kena jaga. Kalau dia buat tak betul, orang boleh samai dia, salah dari segi undang-undang pun, boleh tarik lesen dia, dia akan jaga. Hak dia tulis tu dia rakyat betul, walaupun orang kafir pun. Dan kalau salah dia buat tak betul lah, kita salah terpakai, tu lah dimaafkan sebab kita berdasarkan tu. Dan kerajaan jaga. Kalau betul dia memang ubah lah, tapi kalau dia nak jaga perniagaan dia tu sungguh, dia akan jaga betul lah, mengikut kod dia tu lah, betul lah dia buat daripada buah nenas misalnya, alkohol tu. Tak apa kalau kita maklum begitu. Sepatutnya kita orang Islam kalau nak guna juga alkohol, pilih, cari mazhab yang paling ringan, guna mengikut kaedah tu. Jangan tak pakai kaedah langsung, tak cara ikutlah alkohol, buah anggur ke tidak, tak boleh lagu tu, tak boleh, kena ambil berat. Alkohol daripada kau. Kalau daripada bahan-bahan lain tak apa, ikut tu lah, barulah selesai, barulah berasa tidak ragu-ragu, tidak jadi pusing. Bila-bila kita duduk makan tu kan, ni bila-bila nak dapat kesihatan pun jadi dosa juga. Nak makan kek sedap pun dosa juga. Aiskrim lagi, macam-macam. Jadi kena tengok. Kita royak kaedah, nak pakai tak pakai tak apa tu, kaedah. Supaya juga kalau kita kata dalam mazhab zahiri, alkohol tak boleh makan semua, serupa dengan orang lain jugalah, semua jenis daripada gapo pun tak boleh makan. Tapi kalau pakai tak apa untuk pakai, misalnya bubuh dalam air wangi, walaupun daripada alkohol, daripada buah anggur sekalipun, apa pula kaedah lain. Hak tak boleh tu makan, kata dia. Misalnya kita kata dadah, tak boleh makan, bubuh dalam poket mayat, tak apa, sok mayat. Lepas tu apa nak bubuh? Tak usah cara tu, kita tidak nak cara tu, apa nak bubuh dalam poketnya, dah nego tu ke, tak usah cara tu, kita kira hukum. Ada segi hukum lagu tu lah, berapa banyak benda yang memang haram dimakan, tapi kalau kita bawa, kita jamu tak haram, tak batal semaya kau apa, tak kena basuh. Itu benda yang kita kena faham. Mengikut mazhab zahiri, kalau air wangi, bubuh alkohol walaupun daripada buah anggur sekalipun, apa lagi kalau daripada hak lain yang ada khilaf, tak jadi najis, boleh pakai buat semaya pun tak apa. Ni kita pakai mentah illa bau, pakai pula botol mentah, Jadi kalau semua 3 hari bau lagi, tidak kau molek dari satu segi. Tapi kalau nak cermat tu tak sah lah. Betul lah kita kata nak cermat tak sah. Nak royak je ada kaedah saat ni. Kalau kita pakai hak tu pun boleh. Kita tak boleh nak kata secara mutlak ni air wangi ni pasal ada alkohol ni haram. Haram mengikut mazhab ni.
Bukan semua orang Islam sepakat lagi. Kalau ada orang lain nak pakai, ikut dia lah. Jangan kita duduk kata jahil, tak erti, semaya tak sah dalam bila-bila duduk semaya tepi dia ni, bau ni mesti dah air wangi alkohol ni. Jangan kata lagu tu. Orang ngaji tak boleh. Kita tak sepakat, tak apa. Orang lain pakai, jangan kata gap. Sebab ada kaedah. Kita sudah tahu dah kaedah. Sebab tu saya kata tadi, kalau orang kata haram kogo-tugo ni, kita masih tengok lagu lain lagi. Orang ramai ni ialah orang kata haram sebab ada alkohol. Macam tidak ada perincian lagi. Banyak lagi benarnya. Supaya misalnya air kencing. Ada daripada Jepun, dia buat siling ni daripada tahi najis. Tapi tak bau. Dah kalau bau siapa dia nak beli? Boleh ke tidak? Kita bukan pijak atas hak tu. Kalau kata pijak atas hak tu sekalipun, dah tak ada bau dia, tak ada gapo. Nampaklah Islam tu berkembang mengikut zaman, sesuai dengan zaman. Kalau kita nak kecek dengan orang, tidak kata tak boleh. Tak boleh, sikit-sikit tak boleh berlaku. Dah, payahlah lagu tu. Ini masalah proses. Zaman sekarang ni zaman ilmu kimia. Hak kita tak sih tu, suku biar kita tahu. Masalah air kencing, orang boleh lagi tapih sampai jadi tak ada bau dia, tak ada apa sepoi air, tak boleh minum kau. Asalnya najis tu. Inilah benda perkembangan hukum tu. Ada yang mengatakan kaedah, dia pakai kaedah istihalah. Kalau istihalah boleh, kalau tajziyah tak boleh. Istihalah tu lagu mana? Kalau betul-betul bertukar dah, jadi lagu lain dah benda tu, baru boleh. Tapi kalau semata-mata buang beberapa bahan dalam tu, buat apa benda yang menyebabkan jadi bau kau, buang saja, itu orang panggil tajziyah. Tapi hak lain-lain tu tetap ada, tidak mengubah hakikat dia, tak boleh kata dia. Tapi itu perbahasan fiqh, masih khilaf. Tu air kecil orang. Lepas tu kalau air kecil yang binatang yang boleh dimakan, memang tidak najis pun, lepas tu proses pula lagilah boleh buat bubur dalam botol. Proses jual. Pasal dia nak. Dosa cara. Kita tidak cara siapa dia nak laku ke tak laku ke apa. Tidak nak cara tu. Nak cara dari segi hukum dia. Tadi kan dia kata air kencing binatang yang halal dimakan, tidak najis. Dah tidak najis, kalau proses pula boleh buat air minum lah. Dah tidak najis. Kalau proses pun, kalau lah dalam keadaan bau gitu sampai dia nak minum, kecuali lah kalau nak berubat tak ada arah darurat. Dia kata ke doktor tu, ubat lelah zaman itu, dia kata minum air keldai, air kencing keldai, air kencing hemar tu minum. Itu cara dia. Jadi dia tak ada arah, duduk lelah, dia cakap lelah minum walaupun bau pun. Itu kaedah lain, kaedah darurat. Kaedah darurat. Kalau tidak darurat, misalnya kita kata sekarang ni kita proses tapih ataupun gunakan bahan-bahan tertentu, jadi hilang bau air kencing lembu, air kencing kambing, air kencing hak binatang yang halal dimakan, memang asal pun tidak najis. Apabila diproses, lagilah boleh. Itu dari segi fiqh. Supaya juga proses kita kata guna tadi air kencing semasa dicelup, sama ada selepas tu dibasuh atau tidak basuh, ada dua pendapat kan. Hak kata boleh tu, dia kata basuh. Ada juga orang kata tak basuh pun tak apa, semoga tidak najis. Kalau guna tahi, aku tu juga tahi binatang yang boleh dimakan, halal dimakan. Misalnya orang zaman dulu, dia proses nak menyamuk ni kan, dia guna tahi bunga pati. Tahi bunga pati tu mengikut kaedah setengah-setengah ulama, dia kata supaya tak cara lah boleh makan. Kau tak boleh makan, halal makan. Kau tak halal, kau tak boleh berlaku, najis berlaku. Tahi air kecil tak boleh. Tetapi mengikut Imam Bukhari, mengikut Imam Malik, gapo dah tahi dia tak apa. Jadi kalau tak basuh pun tak apa. Hak tu katakanlah sabuk-sabuk tak basuh, lepas tu buat sejadah semaya, sapu-sapu gitu, buat sejadah boleh, tak payah basuh, mengikut dia. Cuma kalau kita kata nak lebih bersih, nak gitu gini, itu soal lain, cerita lain.
Kalau sekadar gitu saja pun boleh. Jadi bahan-bahan yang diguna tu macam-macam. Cuma cerita hak sampai dulu ni dia guna hak tu lah, sampai sekarang ni dia guna bahan kimia belaka dah. Nak samak ke nak gapo. Bahan kimia tu pun dia ada juga asas dia tu gap. Kalau benda najis, sebab tadilah kaedahnya, kalau basuh bila hilang tak apa. Hak tu semua kata lagu tu. Semua kata lagu tu bila basuh hilang memang boleh guna. Hak masalahnya benda ni masih ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau tak basuh pun tak apa. Tak basuh lama-lama jemur ke ataupun lama-lama dia jadi hilang sendiri. Tak ada bau, tak ada gapo, benda tu pun tahi burung saat ni pun hilang. Jadi cuci dah. Dengan kaedah dia, proses dia tu, jadi cuci tak ada gapo-gapo, boleh lah. Hak tu kita nak cerita je di sini. Tapi kena pastilah macam masalah tadi alkohol ke apa tu kan. Kena pastilah ada satunya dari segi kod dia tu, istilah yang dipakai tu betul-betul kena jaga. Kena jaga. Kalau orang yang mengamalkan homopati tu, dia kena ambil beratlah hak tu, tak boleh buat mudah-mudah. Sebab paling ada pun dalam mazhab ni hak boleh selain daripada apa dia alkohol buah anggur. Hak tu yang boleh. Kalau hak buah anggur tak boleh. Dia pun kata tak boleh. Seterusnya asar Ali ini diwasalkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya dan Abdullah bin Ahmad di dalam Kitabul Ilalnya. Maksud Bukhari menukilkan asar Ali ini ialah untuk menjelaskan bahawa Ali tidak mengusul periksa terlebih dahulu kain yang belum dibasuh itu, adakah ia diperbuat daripada bahan najis atau tidak. Dia tak basuh. Kalau mari-mari daripada negeri orang kafir itu, dia tak basuh. Kalau kita katalah kita belilah di kedai lah, supermarket kau gapo-gapo kan, bau kedai, bau kilat, kita tak basuh, kita pakai tu, boleh ke tidak? Ni Sayyidina Ali ada buat lagu tu. Dia tidak periksa ada bahan najis ke tidak. Kalau ada bahan najis, basuh dulu ke tidak. Dia tak ada tanya. Apa yang penting baginya ialah kain itu kelihatan bersih. Kelihatan bersih, sudahlah. Ni kita terlalu susah jadinya. Di rumah tu budak pun tak ada pakai selipar macam ambil maya tu nak pergi ke tempat maya. Apa ramai kita kalau lagu tu kan. Padahal zahirnya bersih. Jadi was-was habis. Zahirnya bersih, dah zahir bersih. Dalam kitab-kitab fiqh dia sebut, dalam hadis pun sebut, jalan kaki ayah yang tengah jalan, naik atas rumah mayat. Tak apa, tengah jalan, bukan atas rumah. Ni dengan ketika getah gapo ada ni, pun lagi pakas selipar lagi. Ni daripada tanah tu, luar tu. Bukan supaya zaman lon. Ni jalan-jalan raya tu, keldai lah, kuda lah, unta lah, itu kenderaannya nyadalah tahid dia tu. Ambil kira hak tu. Setara tu pun dia kata tak apa, asal zahirnya tak ada apa. Janganlah kalau lekat tepek tu tak boleh lah tu. Tapi kalau mengikut mazhab dia hak kata tahi binatang yang halal dimakan tidak najis, tak apalah, tak apa. Siapa-siapa gitu je lah. Kalau mengikut kaedah tu. Kalau mengikut kaedah ni dalam fiqh Syafi'i sekalipun, dia kata kalau tak nampak gapo jalan raya dia kira suci secara umum. Tu jalan raya zaman itu. Kalau zaman lon ni kereta ada tak ada gapo atas jalan tu. Tu. Tak ada dalam lembu gapo tu. Lagilah boleh. Tapi kita dia buat ke terlalu cermat sangat ni kan. Jadi susah. Pakai selipar tu daripada pergi tempat ambil air semayang tu nak mari tempat semayang. Padahal budak-budak kecil tak ada. Kalau ada budak kecil tu boleh kira. Kalau ada budak kecil pun dah suci, dah basuh dah, tak apalah, suci dah tu kira. Kecuali kalau tak basuh, lain lah. Ada kalau sudah basuh tak apa. Dia tidak wajib usul periksa, tak wajib. Tadi lagu mana takut ada orang kecil nama kan, budak kecil kan tak basuh molek ke, tak perlu lagu tu, tak perlu nyusuh lagu tu. Lepas tu soal lagi,
Nak mengalir lah air tu pula. Bila basuh tu kena mengalir air tu. Tak boleh kalau tak mengalir. Pula tiba masalah. Lepas tu kalau pakai tiga kertas penuh rumah tu, tiga kertas. Kalau kapek masjid, budak pergi kecil, anak mana? Yang kecil yang tubik. Ataupun perempuan, tapi perempuan tu perempuan pakai kotor, tiba-tiba pakai kotor tubik. Kena. Nak kan? Nak akak kapek tu. Siapa dia nak akak? Nak pakai kaedah mana? Susah lah. Susah. Kecuali kita pakai kaedah lain. Kaedah hak boleh tanpa mengalir air. Letak air situ, lap beberapa kali sehingga tidak ada bau. Kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Bukhari ni, kalau dia kering sendiri, dia kering dengan angin, dengan cahaya, dia kering, lepas tu hilang, tak apa, boleh guna dah, tak basuh pun. Tu kaedah luar. Barulah senang. Kalau tidak, cuma dia adalah pula kaedah umum balwa pula, umum balwa tarik cicok banyak najis juga dah. Tapi hak tu tak basuh pula. Kalau kena basuh, kalau nak kira basuh, kena mengalir lah air. Beratlah lagu tu. Ada kaedah pula dipakai umum balwa. Oleh kerana payah kita nak mengelakkannya, jadi tak apa, dimaafkan. Tak betul. Orang hak kata tak boleh tu pun, dia akan cari kaedah nak buat jadi senang tu. Sebab tahu kok main payah-payah sangat ni. Beliau juga tidak bertanya terlebih dahulu sama ada ia dibuat oleh orang Islam atau orang kafir, di negeri Islam atau di negeri kafir. Dia tak tanya. Tak tanya. Ini menunjukkan Islam ni terbuka, luas. Nabi SAW sendiri pun makan keju orang Yahudi pun. Keju. Bermakna kalau kita makan orang kafir pun tak apa. Hak dia buat. Masalah kita tak selera itu bab lain kan. Misalnya vegetarian, dia memang makan sayur, dia tak makan daging ke apa, dia tak ada. Vegetarian betul 100%. Kalau ada dia buat nak suruh jadi daging, sia juga demo ni kan. Dia buat daripada kacang soya. Mana kacang soya tu boleh ganti daging kan. Biar ke dia lah, dia nak pilih cara lagu tu. Tapi nak bagi kita, kepada kita ni, nak pergi makan kedai dia, boleh ke tidak? Boleh. Sayur tu haram. Asalkan bahan yang dia guna tu boleh. Soal kita berasa tak berselera lah makan, kita tak harap, itu cerita lain. Semata-mata orang kafir tak boleh, kita kata tak boleh. Tak boleh lagi. Saya duduk di India lama. Orang Hindu ni dia banyak mazhab dia pula. Hak mazhab Mahatma Gandhi, Indira Gandhi ke apa tu tak makan tu. Semua tak makan. Hidup kan. Ikan pun tak makan. Burung ke apa, dia besar-besar banyak burung, tak ada sama dia cara. Patutnya tak ada kebuluran lah negeri lagu tu. Tapi agama tak makan. Agama punya pasal. Agama punya pasal jadi seksa manusia. Lembu-lembu tu kat tengah bandar, slow jalan, tak ada rusing ke apa. Kereta kena lari. Kereta kena lari ke dia. Kereta api tu tarik brek tu. Ada lembu tu cakap. Lembu tu nak pula dah. Siapa kau berikan tu? Jadi demo ni memang tak makan langsung. Lembu, kuba, kambing tak. Dia makan ke apa? Dia kacang dah, sayur, benda lain. Kedah dia tu memang suci, boleh makan lagu tu. Kita tahu dah dia pokok ni tak makan dia. Lagilah kalau katakanlah dia makan ikan, daging jenis-jenis sembelih ke apa, dia tak makan pun boleh. Ikan tu tak perlu sembelih. Ikan tu kalau kafir buat pun, dia tidak boleh sembelih ke apa, tidak syarat. Boleh kita makan. Lama kan kita pergi mana-mana negeri, siapa lapar kita. Padahalnya ikan goreng yang telur, tapi buat kau kita ni jadi kurang kan.
Orang kafir jadi jadi kembar, kita kata kembar. Lapar lagu tu. Hak mana boleh tu boleh. Cuma kalau tadi dia goreng hak haram, lepas tu dia goreng pula ikan, tak boleh lah. Tu kena ambil tahu hak tu. Kalau dalam, tapi kalau restoran tu memang dia suku-suku. Tak apa. Kalau minyak yang sama, tadi goreng ayam hak tak sembelih, misalnya kita kata, ataupun kalau dia sembelih, orang kafir ni tak jadi. Kalau dia sembelih pun tak jadi. Lepas pada mana haram adalah hak benda haram. Lepas tu nyetubik air dia apa kan. Lepas tu buat goreng ikan. Tak boleh lagu tu. Ataupun hak berkait dengan sembelih lah, lembu ke kambing ke aman, tak boleh. Tu kena tahu. Hak tu semua mazhab kata tak boleh kalau orang kafir. Kalau tidak gitu, semata-mata masukkan orang kafir, tak boleh kata haram lagi. Tengok dulu bahan dia tu orang Islam kafir buat serupa je. Cuma kalau ada tadi, seperti kata tadi, alkohol ke apa, masih ada perincian lagi. Sebagai nak cermat, mengambil langkah cermat, mengelakkan mustabihat, mutasyabihat, itu bagus. Hak tu hak moleknya tak usahlah. Ekonomi orang kita pun kau naik. Makan kedai orang kita, ya hak tu. Tapi kita tak boleh kata semua hak dia buat tak boleh makan, tak boleh lagu tu. Tak boleh. Pakaian pun lagu tu juga. Sebab dalam proses tu macam-macam. Sekarang ni bahan kimia ke apa dia buat, dia proses ke apa, kadang-kadang benda asal tu walaupun haram pun tak ada dah. Lepas tu guna benda tu tak ada pun, bau dia, warna dia tak ada langsung, lagilah boleh. Tidak wajib kita usul lah tu. Dan tajuk ini maksud Imam Bukhari buatnya, tu kita boleh tengok pada nota 398. Bawah tu Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk beberapa tujuan. Dia ada maksud dia, Imam Bukhari buat tajuk ni tidak sahaja. Tajuk dia itulah jadi fiqh dia. Pertama, menyatakan keharusan memakai pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir, asalkan ia suci. Itu suci. Kedua, menyatakan bahawa kain yang datang dari negeri kafir boleh dipakai walaupun semasa bersembahyang selagi tidak dipastikan kenajisannya. Tidak dipastikan kenajisannya. Kalau pasti, tak boleh lah. Kalau tidak pasti, tak wajib usul. Kalau dia buat guna bahan yang masih khilaf lagi, tu serupa orang Islam kau kafir pun serupa je. Ketiga, menyatakan kain yang dibuat oleh orang-orang kafir atau dibuat di negeri kafir boleh dipakai terus walaupun sebelum dibasuh. Boleh pakai tu. Tak basuh pun tak apa. Tengok Sayyidina Ali tadi, yang belum dibasuh dia pakai. Kemudian dia kata fi thawbin ghairi maqsur, kain yang belum dibasuh. Kain tu mari daripada negeri orang kafir. Selagi tidak kelihatan najis padanya atau tidak diberitahu oleh saksi yang boleh dipercayai bahawa kain itu dibuat menggunakan bahan najis, selagi tidak begitu kan boleh pakai. Jadi benda ni setara tu lah benda ni kan. Dalam agama ni setengah-setengah benda tu kita tidak wajib usul. Kalau nak usul belaka payah. Nak puasa, nak raya pun kita kena tengok anak bulan sendiri. Kalau kita tak nampak, tak sih pakau. Susah lagu tu. Nah, kain semua ni kena pasti dulu. Amat habis masa situ banyak. Dia benda ni orang royak. Tak nampak. Tak nampak lah. Kitanya tiba-tiba ada orang mari. Kata dia nampak. Anak boleh misalnya kita kata. Dan kita percaya kepada dia orang amanah. Pakailah dia. Gitu je, tak payahlah susah-susah kita sendiri. Setara tu je benda, setengah-setengah benda. Keempat, menyatakan kedudukan kain yang dibuat oleh orang kafir
sama sejenis, bukan sama sejenis tu salah sama sahaja. Sama sahaja bagi orang Islam. Kepada orang Islam, kedudukan kain sama saja. Tidak ada beza di antara kain yang dibuat oleh orang Majusi, Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha dan lain-lain. Tak ada beza. Kain yang dibuat mereka boleh dipakai oleh orang Islam asalkan ia bersih. Itu dah honaknya. Boleh pakai asalkan bersih. Kelima, menyatakan kain yang dibuat sama ada oleh orang Islam atau orang kafir dengan menggunakan bahan-bahan najis akan menjadi bersih setelah dibasuh. Kalau basuh memang bersih, semua terima lagu tu. Keenam, menyatakan kain atau pakaian mengikut fashion atau potongan yang lumrah di kalangan orang kafir tertentu, seperti kut ke, pantalon ke dan sebagainya. Seluar panjang gitu ni. Dan sebagainya boleh dipakai untuk bersembahyang asalkan ia menutup aurat. Baju jenis lain kau, kalau pakaian atau fashion, kalau orang perempuan yang menutup semua aurat dia untuk sembahyang, tapi bukan fashion orang Islam buat, orang kafir buat, tapi semua menutup aurat, kira-kira cukup syarat lah untuk sembahyang? Boleh. Tidak mesti orang Islam buat fashion tu. Ikut lah, tak apa. Begitu juga seluar, baju, macam-macam baju yang tidak diketahui di kalangan orang Islam, tapi orang kafir menutup aurat kan tidak? Menutup aurat boleh. Pakai buat sembahyang boleh. Buat sembahyang pun boleh, apatah lagi kalau tidak untuk sembahyang. Pakaian yang maklum di kalangan orang kafir dan ia bukan pakaian khusus agama, itu syarat. Kalau pakaian khusus agama tak boleh. Waktu termasuk dalam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, yakni dari segi agama dia ada lambang-lambang agama. Sebab Nabi ni kan dia bawa agama, jadi hak kait dengan agama tu lah sensitifnya. Dia termasuk dalam kumpulan tu, serupa dengan buat tu dari segi pakaian ni. Tapi kalau pakaian umum tidak khusus, dah. Misalnya kita pakai pakaian tok jam, tak boleh. Tu khusus pakaian kuning, lepas tu pakai lagu tu, tak boleh. Tu hak Nabi SAW larang tu pakai kuning ke apa tu. Bukan maksud kuning tu sendiri tak boleh. Kalau kuning tu orang nampak sekali tengok dah. Sepotong jar misalnya kita nak. Ataupun kita pakai solid, tak boleh. Solid tak boleh. Baju kau ada lambai-lambai lagu tu, tak boleh. Kena beringat. Tapi kalau lambai negeri-negeri Kristian ke tak, dia ada ke mana-mana pun di bendera dia tu, dia ada cross tu, terbalik kokok ni, cara lah tu dah. Tu boleh ke tidak pakai? Boleh. Sebab bukan maksud tu dera. Dera. Betul lah ada god tu, tapi hak moleknya tak sah lah. Tak sah lah hak moleknya. Tapi tidak maksud tu sebab kita kata pitih lah, di pitih tu ada gambar ke apa. Tidak maksud gambar tu, kita maksud pitih. Lepas tu kita nak letak mana kalau tidak boleh dalam poket? Mesti kena letak dalam poket. Ada hak kata tak boleh gambar tu, gambar raja, tak ada tu dah. Lagu mana? Apa tu tak boleh gambar timbul tu pula. Ada gambar timbul pula kepala king ke queen ke apa-apa ke dah, kita kata kepala dia timbul gambar dia tempah tu jadi lagu tu. Setengah orang kata kalau kalau kita buat gini rata gini tak apa, tapi kalau timbul lagu tu tak lah, pitih tu, pitih shilling tu setengah-setengah negeri tu kita nak kan. Kacing baju ke kalau orang perempuan kan, kacing baju ada mana boleh pakai. Sebab bukan kita tuju hak tu, benda lain maksud kita je. Maksud takkan kita kalau tak luar kena curi kau kan, kena curi kau kan. Jadi tak apa duduk pada tubuh tu, itu masalahnya. Jadi luar kita tengok Islam ni senang, menjaga keselamatan kita, tidak mendedahkan kita kepada bahaya semua. Ini masalah pakaian
apa, Nabi SAW sendiri pernah pakai jubah Syam. Jubah Syam ni maklum tidak serupa jubah Arab. Yang ni fashion dia tu fashion orang kafir lah buat. Dia pakai, tak apa. Cuma baju kut tak ada lagi pada masa tu. Jubah belakang. Orang Cina pakai jubah juga pada masa tu. Dia fashion pakai jenis jubah. So ada sini jubah belakang. Asalkan menutup aurat, itu yang penting. Asalkan menutup aurat. Itulah Imam Bukhari naknya. Sini. Bukan duduk cara bak semaya ni. Hak berkait dengan pakaian. Hak berkait dengan pakaian lagu saat ni. Kalau orang tu pakai baju kuk, kalau kita kata dengan necktie-nya, dia pakai topi sudu, kalau dia pusing, hak sudu tu tak boleh belakang. Dia tak boleh pecah. Nak semaya dengan tu, boleh ke tidak? Boleh. Tidak menghalang. Hak ni ya, mana? Tidak apa. Pah molek kau buat lagu tu dah. Itu cerita lain. Kita tidak nak cara hak molek sekarang ni, tak? Hak utama. Nak cara boleh ke tidak? Sekadar tu ya. Kalau tak pakai semua tu benda-benda tadi, lebih molek. Tapi kalau kita nak bawa Islam, nak beraya susah, kau ni tak boleh semua tak boleh, payah. Nak semaya dia kena gini-gini. Yang dia mudah je. Kamu dengan pakaian kamu maya. Kita boleh maya lagu ni. Kan senang tu dia puasa. Lega banyak perkara. Kalau kata tak boleh pun nasabah. Kalau kita fikir molek nasabah tak boleh pun. Ni benda-benda hak masih khilaf lagi tu. Tak apa hak lagu tu. Pakai seluar jeans kau kita kata. Misalnya orang lelaki kan. Pakailah seluar gapo-gapo. Kalau seluar tu dipakai oleh penyanyi kau, penari kau, itu hadiah. Tak nak nyabit dengan dia. Bukan penyanyi saja pakai hak tu, bukan penari saja pakai hak tu, orang biasa pun pakai juga. Umum, pakaian umum, tidak khusus agama. Kalau khusus agama tak boleh. Kalau khusus sebagai lambang agama, tak boleh. Walaupun pakai supaya pakai ihram sekali, tapi pakai supaya tadi supaya sami dah. Tu yang Nabi tak boleh. Dia boleh putih. Hak kuning tak boleh. Takut jadi serupa lah. Dia mau kata serupa juga. Ada masanya serupa jadinya. Tidak gitu. Tak apalah. Ni kita pergi kepada hadisnya. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, kata dia, saya bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Mughirah bin Syu'bah ni tak apalah, sikit-sikit kita sebut sejarah mereka. Ramai orang yang tak kenal zaman masa tu dia ni. Terutama orang Syiah ke apa ke tak sih, tak pakai langsung. Kalau riwayat Mughirah Syu'bah ni tahu dalam tung siapa boleh. Siapa tahu Mughirah bin Syu'bah ni pasal apa? Pasal dia tak ada salah gapo, dia menyebelahi Muawiyah tu. Habis lalu. Tak boleh lalu kalau menyebelahi Muawiyah kan. Jadi rusak selalu. Macam-macam fitnah orang buat terhadap dia. Antaranya orang kata, dalam kitab-kitab ada sebut, dia ni bini dia 2,000. Bini dia 2,000. Fah, lagu mana kita kata kadang-kadang dah royak tu pun nampak dah pelawaknya dah. Sebut bilangan tu pun benda tak benda siapa. Buat kau dia nak buruk seseorang tu, kata macam-macam, nak nguduh dia. Jadi kalau orang lagu ni perangai boleh pakai. Ni bagi dia, bagi setengah-setengah golongan ni macam Syiah ni. Kalau riwayat Mughirah bin Syu'bah ni tak sebut royak, ada dalam Bukhari dan apa maudhu', palsu. Ni rekat Mughirah belakang. Dia akan kata gitu. Tu yang penting kita tahu tu. Padahalnya dia orang molek, tak ada gapo. Sahabat Nabi. Benda tak pernah sabah tu. Siapa 2,000 menikah. Nikah lagu mana? Kalau orang ahli sunnah paling tinggi pak ya dalam satu masa. Macam mana boleh 2,000? Kalau kita kata dia pak dalam satu masa, tapi nikah pak, cerah pak. Cerah dah nak hari lagu tu dah. Hampir nak hari ada cerah. Ada menikah, tak ada kerja lain kau dia ni. Padahal kita tengok dalam sejarahnya pergi perang sana sini, duduk menyusun negeri, mengatur negeri, pemimpin ni, gubernur sana sini.
Mana ada masa nak buat kerja benda-benda tak pernah sabar. Dia kata saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Perjalanan ini mengikut ulama-ulamanya, dia kata sama ada perjalanan pergi ataupun pulang daripada perang Tabuk, iaitu pada tahunnya ke-9 Hijrah. Pentingnya kita tahu sejarah ni, peristiwa ni tahun ke berapa, sebab kita nak tahu benda ni sudah mansuh ke tidak. Kalau hak peringkat akhir tu kira-kiranya lebih meyakinkan tentang tidak dimansuhkan tu. Yang ni kandungan dia tu kita boleh pakai lah, kandungan dia tu. Tidak kata cerita dulu lepas tu Nabi SAW tak pakai dah. Tak, ni sampai ke peringkat saat akhir ni, tahun yang ke-9. Dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Mughirah, ambil bekas air tu, ambil bekas air. Dia ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi buang air. Ni apa dia ni? Faqadha hajatahu dalam bahasa Arab. Dia pun pergi qadha hajatnya. Qadha hajat tu kita pun guna gitu juga. Maksudnya pergi buang air lah. Pergi buang air. Hingga beliau terlindung dari penglihatanku. Begitu pergi jauh lah, jauh tapi siapa tak nampak. Terlindung dari penglihatanku. Bapa? Lah tak molek lah. Nak buang air ni dia nak ajar kita lah. Ada juga orang kata najis Nabi SAW ni supaya air wangi. Kalau supaya air wangi apa pergi jauhnya? Buat supaya rambut dia tu lah, bagi rambut dia tu dah. Jadi najis dia tu bagi ke Mughirah tu, kata apa pun. Tak ada tu, semua tu tak ada. Biasa dia sebagai manusia. Tapi setengah-setengah orang dia nak pelebihkan Nabi tu jadi siapa bukan manusia dah Nabi ni. Tak boleh lah tu. Sebab dalam Quran kata, dia suruh ayat, innama ana basyarum mithlukum, saya ni manusia seperti kamu. Yuha ilayya, hak bezanya aku diberi wahyu tu. Hak lain makan minum serupa je sakit, rebah ada Nabi, rebah jatuh atas kuda pun ada, gelecah, salah orang ada. Orang begitu juga kalau dia buat air. Kalau lah air wangi sungguh, apa yang pergi jauh tu? Pergi jauh nak ajar kita dan nak ayat benda lagu ni sepatutnya kena kalau boleh jauh. Dalam riwayat Abu Daud apa ada sebut, Nabi SAW bila nak buat air abada, dia pergi jauh. Tapi mesti kita kena pergi jauh. Bila nak buat air tu, bilik air dalam rumah tu, mesti kau kena pergi jauh. Boleh pahala pula sunnah Nabi pergi jauh dah. Jadi buat jambai jauh lah moleknya dah. Sebab tu banyak kara maksud dia pergi jauh ni supaya tak dengar, tak nampak, tak bau, tak apa-apa lah. Itu maksud. Kalau benda tu kita boleh dapat dalam rumah sendiri pun cukup dah. Itulah hak moleknya, cukup dah. Dan Nabi SAW dulu kita sudah baca dah dulu, dia ada buah air atas loteng dia. Mana di rumah dia buah air. Dia buah air di rumah dia. Ada juga begitu. Hak maksudnya ia pergi jauh tu tak sih nampak jadi orang kembar, orang jadi berasa jejek misalnya, ataupun bau. Jadi tak, benda tu tidak sesuai. Bunyi kau gapo-gapo tidak sesuai. Kalau cerah perut gapo bunyi misalnya kita kata tak. Kalau dalam rumah dekat dengan tempat makan, tapi rumah tu berlubang-lubang dah, bunyi, bau macam-macam, tu tak boleh. Hak tu maksud dia nak suruh jaga, jangan we ada benda tu. Jauh tu tidak maksud. Jauh dengan pergi jauh, jadi benda-benda tadi tak ada. Kalau dekat tak ada juga, siapa juga maksud. Hak tu pun tak apa juga. Jadi tidak boleh kita buat kesimpulan sunnah Nabi-nya pergi nak buang air jauh, jadi kita molek kita buat jambai jauh. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Ada, sebab ada orang, iyalah dia muskil je. Kemuskilan ni macam-macam dah. Dah kata sah ni hak lebihnya depan, lepas tu hak lebihnya sah alik kanan. Lagu mana ustaz kalau kita buat masjid tu biar panjang alik kanan? Dia pernah tanya dah. Dah nak suruh boleh pahala ramai ni alik kanan ni, tu iman dia lah.
Jadi tidak sama lah. Ni tu Imam Datuk Tun, ali ini pendek, ali ini jadi panjang. Lagu mana kalau buat lagu? Agama tidak maksud gitu, tidak maksud tu. Dia tu yang kita kena faham apa maksud dia. Maksud pergi jauh untuk apa? Kalau tidak pergi jauh tapi maksud hak pergi jauh tadi dapat juga. Boleh ke tidak boleh? Sunnah. Boleh juga. Nabi naik unta, naik kuda. Tak naik kuda pun tak apa. Dan tidak jadi kelebihan naik kuda tu. Maksud Nabi naik kuda tak apa. Apa tuju? Nak suruh cepat siapa? Kita naik kapal terbang tu betul lah maksudnya. Ada jugalah maksud sunnah tu, walaupun zahirnya tak ada. Orang tak kata sunnah naik kapal terbang, tak boleh kata sunnah. Tapi maksud sunnah ada. Dan tak boleh kita kata dia bagus, dia sunnah pasal dia tak naik kapal terbang, dia naik kuda supaya dengan Nabi dulu. Bukan lagu tu maksudnya. Tak kena juga lagu tu. Jadi nak faham sunnah tu biar betul. Supaya juga saat ni sebelah kanan tu jadi lebih. Apa? Sebab lain. Dah bukan nak suruh masjid tu nak suruh jadi biar panjang balik kanan. Dengan kita buat gitu molek, jadi tak seimbang pula nampak masjid tu. Kedudukan dan zaman Nabi pun tak ada buat lagu tu. Hak kata lebih ni siapa-siapa yang ada nak ceritanya ada beza antara kanan dengan kiri. Ada beza. Dari segi pahala, dari segi gapo. Lepas tu kalau di zaman Nabi apa yang lebih kanan tu dia? Salah satu sebabnya ulama kata sebab Nabi SAW bila dia semaya dia akan pusing. Dia pusing kanan. Sebab mudah kan. Kalau kita kata duduk seperti ayat akhir kan, nak pusing balik kiri agak payah tu. Hak mudahnya alah kanan dia pusing. Dan dia pusing itu pun ada maksud dia. Ada maksud dia nak suruh orang hak baru hari ni tidak kata Nabi tak habis lagi sembahyang. Jadi kita ikut iman dengan dia pada dia sudah habis dah. Itu tujuan dia pusing. Bila dia pusing, hak nampak dia tu ada balik kanan tu nampak, ada balik kiri tak nampak muka dia kan. Nampak muka dia tu satu kelebihan tu. Itu sebabnya. Sebab lain lah. Bukan semata-mata kanan tu saja. Hak kanan tu pun memang ada lebih dah. Nak rayak golongan kanan, golongan kiri. Orang kafir guna lagu tu juga. Golongan kanan ni adalah molek lah. Dia pun guna lagu tu juga. Hak alik kanan, ashabul yamin, ashabul shimal. Dalam Quran pun sebut lagu tu juga. Hak boleh amalan molek tu terima tangan kanan, hak tak molek tangan kiri. Jadi ada beza antara kanan kiri ni. Ada beza. Tak tanah hak tu. Bukan serupa. Kalau orang kafir, apa beza? Dia kata serupa. Dia kata serupa. Pak kita kata serupa lagu mana? Kalau basuh najis tu basuh dengan tangan mana? Dia kata kita tak basuh, kita pakai sisu. Habis ke dia dah. Hebat lagi dia dah. Lebih bersih lagi dia. Pasal dia pakai tisu. Tangan tak guna tangan kiri, tangan kanan. Tak cara. Tangan kanan boleh guna juga. Bukan pakai tisu kata dia. Habis ke kira kita dah. Masalahnya tu lah nak pakai air wangi sembuh kiri kanan tu dah. Tak basuh baik. Hakikatnya. Tak basuh baik. Itulah hakikatnya. Dan dia tak erti. Benda lagu tu pun tak erti. Kalau nak guna tangan mana? Benda lagu tu pun tak erti tengok. Padahal manusia boleh fikir tu bukan benda akhirat tu kita kata. Kalau tak ada agama ni benda lagu tu pun tak boleh fikir. Hak benda besar-besar tu banyak juga, misalnya masalah riba ke apa tak siapa juga fikir. Banyak perkara lah masalah tutup aurat tak siapa juga fikir. Hak kecil-kecil lagu sana ni kanan kiri tak erti. Lebih jauh kita ke depan dari segi tu. Dari segi adat, dari segi jaga kebersihan, beza guna tangan kita kan. Itulah maksudnya. Tak apalah. Pergi buat qada hajat, kita pun kata qada hajat juga. Tapi kita terjemah sini pergi untuk buang air hingga beliau terlindung dari penglihatanku. Beliau pada ketika itu memakai jubah Syam. Dia pakai jubah Syam. Hak tu Imam Bukhari naknya. Jubah Syam tu lah dia naknya. Di sini ada nota. Di sinilah terletak poin Bukhari. Nabi SAW memakai jubah Syam dalam peristiwa itu. Sedia dimaklumi bahawa Syam pada ketika itu belum dikuasai orang-orang Islam. Dan pakaian yang dibuat di sana juga tidak dibuat oleh orang-orang Islam. Boleh dikatakan kesemua pakaian yang dibuat di sana atau yang datang dari sana adalah buatan orang-orang kafir.
entah apa yang diguna mereka semasa proses pembuatan kain dan pakaian itu. Tu dia nak, Imam Bukhari nak. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya tanpa mengusul periksa terlebih dahulu. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas menunjukkan pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir atau datang dari negeri kafir boleh dipakai oleh orang Islam, termasuk untuk sembahyang. Itu fiqh Bukhari. Ini kerana selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau bersembahyang. Di sana tidak ada dalil yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai jubah itu untuk sembahyang. Tak ada dalil. Dia menunjukkan lepas dia ambil air sembahyang, dia pecah jubah tu, letak suku, lepas tu dia mat. Tak ada dalil. Kira-kiranya dia ambil air sembahyang guna tu, lepas pada tu hak sekala-sekalanya dia pakai hak tu juga. Yang jelasnya ialah beliau memakainya terus semasa bersembahyang. Pakai hak tu lah juga. Semasa bersembahyang. Asal lagi perkaranya berkait dengan pakaian ni, berkait dengan orang kafir ni, ada nota 401 tu khilaf ulama. Para ulama berbeza pendapat berhubung dengan masalah memakai pakaian yang telah dipakai oleh orang kafir. Hak tadi hak tak pakai lagi, hak baru, bau kilai lagi. Dia tak pakai, dia buat je. Siapa kita? Kita lah orang mula-mula pakainya. Ni kalau hak dia pakai dah. Second hand kau kita kata sekarang ni kan tak banyak jual. Kemudian dipanggil lambok. Pandal tu. Hak lagu tu. Berbeza pendapat berhubung dengan masalah yang telah dipakai oleh orang kafir untuk bersolat sebelum membasuhnya. Itu ada khilaf. Imam Bukhari, Hasan Basri, Al-Thawri, Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad mengharuskannya selagi tidak dikesan adanya najis pada pakaian itu. Selagi kita tak boleh kesan, tak ada kesan, boleh pakai. Walaupun bekas orang kafir, tahu dah saat ni dia terang pakai dah. Lepas tu dia pun buik kita, boleh pakai. Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya menganggap makruh. Tidak haram, makruh. Syafi'i tidak haram. Syafi'i, Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhabnya mengatakan lebih berat lagi makruhnya memakai pakaian mereka yang mengenai aurat. Seluar spendol dia. Tu hak mengenai auratnya. Seluar spendol ataupun kita kata seluar pendek kau, ataupun seluar panjang kau, memang kena bahagian aurat dia. Aurat ni kalau kita mengambil kira hak mughallazah, kubul dan dubur. Kalau mengambil kira hak mukhaffafah, sampai ke paha dia. Dia biasalah kalau orang kecil ke apa kan, dia boleh jadi ngecik paha ke apa tu kan, aurat tu. Kalau dia pakai tu, pakaian tu mengenai bahagian aurat, tak caralah aurat mughallazah ke aurat mukhaffafah ke, tak caralah. Itu lebih lagi makruhnya. Lebih lagi makruhnya. Sebelum dibasuh, Malik berpendapat orang yang bersembahyang dengan memakainya mesti mengulangi sembahyangnya selagi ada waktu sembahyang itu. Kalau pakai buat sembahyang hak lagu tu, dia kalau ada waktu lagi, dia kena sembahyang mula. Sebab apa? Alasannya ialah pakaian mereka tidak terpelihara daripada terkena air kencing atau najis-najis yang lain, kerana mereka tidak mengambil berat tentangnya. Itu alasannya. Ya Allah, sungguh waktu tu ada kecil pakai duduk cacat gitu ya. Hanya kena boleh jadi kan, ngecik tu dia tak ambil berat. Ada kalau kita kata tadi, kalau najis bukan air kencing, kalau buang air besar pun dia tak masuk. Mana ke mana? Boleh jadi kena lah. Kena kalau mengikut mazhab kebanyakan ulamanya, bila kena lepas pada tu hilang bau dia apa, tapi selagi tak basuh tak boleh, kena basuh. Tapi lebih berat lagi lah makruhnya. Ini dalam keadaan tak nampak. Kalau nampak memang tak boleh lah. Kalau nampak, kalau bau memang tak boleh, waktu kena basuh lah. Ni kalau tak nampak. Tapi kira-kiranya dia pakaian saat ni yang mengenai aurat, bahagian aurat. Kalau baju tidak kan, baju tak kena bahagian aurat tu, khas luar.
Seluar memang kena lah. Hak lagu ni kena beringat. Kena beringat. Hak semoleknya basuh. Semua kata hak duk khilaf-khilaf tadi tu dari segi boleh ke tidak boleh, tapi kalau dari segi basuh dulu semua kata molek, semua kata lebih molek gitu. Kemudian kita tengok hadis tadi, pengajaran lah dan panduan yang terdapat di dalam hadis ini ialah: satu, keharusan memakai pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir atau yang datang dari negeri kafir, termasuk untuk bersembahyang. Sebab Nabi SAW pakai ambil air semaya, lepas pada tu sembahyanglah. Kita tak ada dalil yang mengatakan dia tak pakai baju tu. Kalau sekala dia ambil air semaya pakai baju tu, dia semaya apa pakai baju tu lah sekala. Yang kedua, keharusan memakai baju yang ketat lengannya. Tak apa pakai baju ketat, ketat lengan, tak apa. Ni seluar apa ketat, tak apa. Pakai buat semaya, tak apa, asal menutup aurat. Tapi kalau perempuan tak boleh pakai ketat. Pakai ketat luar lah depan orang ramai. Nak pakai ketat dalam rumah dia, ikut dia lah waktu tu. Pakai ketat depan orang ramai ni, keluar ni, berjalan ni, pakai ketat sehingga nampak susuk tubuhnya, tak boleh. Haram. Nampak, kita kata bentuk payudaranya, tak boleh. Haram. Perempuan dia ketat sikit masalah pakaian. Kalau lelaki tak apa, tapi kalau di rumah tak apa, sama-sama mahram kau tak apa, ketat tak apa, asal tutup aurat. Bukan kata pakai ketat tak boleh. Langsung dah tengok tempat. Kalau berkait dengan orang asing, orang hak halal nikah dengan kita kan, tak boleh. Kena jaga. Ni Nabi SAW pakai ketat, sekala tidak gitu. Ni menunjukkan fashion tu, fashion orang kafir yang lumrah di kalangan orang kafir. Nabi pakai, tidak kata dia tak pakai. Hak buatan orang kafir yang datang daripada negeri orang kafir, fashion orang kafir, tak apa. Boleh pakai. Kita pun boleh lah. Dan kalau Nabi boleh pakai, boleh lah. Dan seluar, ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah pakai seluar. Seluar tu daripada orang Farsi, negeri-negeri di bawah wilayah ataupun taklukan Farsi itu banyak guna seluar. Sahabat-sahabat pun kemudian ramai boleh katakan umumnya guna seluar, sebab lebih selesa, lebih mudah, lebih menutup aurat berbanding kain. Nabi SAW sendiri walaupun dalam kebanyakan keadaannya dia pakai kain, tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan dia pakai seluar. Dan seluar ni hak orang kafir, bukan rekaan orang Islam. Nama pun seluar. Sebab bahasa kita seluar. Dalam bahasa Arab pun sirwal. Sirwal bahasa Arab. Dia daripada bahasa Parsi, syirwal. Mari ke Arab. Taklah kita pun ambil situ juga, dan lebih kurangnya seluar kan. Lebih dekat dengan Parsi itu. Seluar, shilwar. Kalau Arab jadi sirwal, rob. Tapi mari situ nak ceritanya daripada Farsi asal. Ini menunjukkan orang Islam boleh pakai fashion pakaian daripada negeri-negeri kafir, boleh, asalkan tidak bercanggah dengan syariat. Kalau lelaki menutup aurat lah. Kalau ketat ke apa tu tak apa. Tapi lelaki kalau ketat pun depan perempuan pakai, tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak molek lah. Tak boleh tu, tidaklah sampai ke peringkat haram kalau menutup aurat. Tak molek. Yang ketiga, keharusan memakai pakaian mengikut fashion dan style orang kafir, sama ada ketika sembahyang atau di luar sembahyang, jika ia tidak mendedahkan aurat. Memang boleh. Orang perempuan pun kalau fashion tu fashion Jepun misalnya kita kata, tapi menutup aurat, tak apa. Tidak kata mesti kena orang Islam rekod buat, tak mesti. Orang kafir buat apa, kalau siapa maksud kita boleh pakai.
Lepas tu kalau nak pakai dalam rumah kita tu macam-macam boleh pakai. Orang perempuan pun boleh bebas lah pakai. Bebas pakai. Kalau di rumah terutama dengan suami misalnya tak ada. Anak-anak kau tak apa pakai. Boleh. Yang keempat, memakai pakaian yang sesuai untuk perjalanan. Tak sesuai. Memang itu pun satu sunnah Nabi SAW juga. Kalau tidak sesuai ni, dia adalah tak sesuai. Tak sesuai perjalanan, tak sesuai dalam air, tak sesuai sini. Jadi mengikut kesesuaian lah. Tak sesuai nak kerja benda ni misalnya. Tak boleh kita molek pakai biar sesuai lah. Misalnya kalau kita kata nak pergi naik bukit, nak masuk dalam sungai, nak gitu gini pakai selipar misalnya kita kata, tak sesuai tu. Misalnya kalau sesuainya pakai kasut molek lah misalnya. Tu sesuai. Pakai seluar ayam nak sambung. Jangan nak pakai kain bobeh-bobeh tu benar. Nak naik pohonnya pakai kain, lepas tu cawak molek. Jadi nampaklah aurat. Baiklah pakai seluar. Baiklah pakai seluar. Nak suruh jadi tidak masalah kena cawak. Tak ada faedah. Lepas apa yang duduk gomo kain tu. Kalau tidak cawak payah nak naik. Tak usah pakai lah senang. Tidak sesuai lah tu orang panggil. Tidak sesuai. Nak pergi berenang pakai baju bobeh-bobeh joboh. Berat. Biar sesuai. Hak tu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sesuai. Ini sesuai bilik masak kita kata, ruang dapur. Ini untuk baju tidur, selesa kita pakai lagu ni. Dah kita mewah senang kan. Tak apa nak pakai. Baju nak pergi bilik air. Macam-macam kan ada. Ada selipar apa nak pergi bilik air pun suku kan. Ikutlah dah kita boleh. Tak apa, tak salah. Yang kelima, berkhidmat kepada guru, pemimpin dan orang yang lebih tua. Tengok Nabi SAW kata, mari air tu, buka air. Boleh suruh. Kalau dia tidak suruh, boleh juga khidmat. Hak tu ajaran Nabi. Khidmat kepada guru, pemimpin dan orang yang lebih tua. Kepada Mughirah juga, ya Allah belakang lah Nabi tu. Ada belakang, tiga-tiga. Kalau ada sah, pada ada. Ini adab. Kita tengok daripada zaman Nabi SAW lagi ada adab yang lagu ni. Nabi SAW pergi mana-mana, waktu bawa bata. Ada juga dia bawa bata. Bawa bata. Ni Nabi SAW sampai satu tempat tu, nak duduk mana? Ni pergi cari tempat. Mana tempat teduh, tempat yang sesuai, dia sapu-sapu situ, Nabi duduk. Itu khidmat. Khidmat yang lagu ni perlu. Khidmat yang lagu ni perlu. Hak tu yang orang zaman sekarang ni jadi kurang berkat tu mengaji tu, dia tak ada khidmat. Tak nak fikir langsung Guru ada fikir. Murid tak ada langsung. Sebab dia kira dia bayar dah, dah habis. Jadi segala-galanya seseorangnya duduk situ. Jadi berhaknya untuk dapat khidmat ni apabila tak ada gapo-gapo. Lepas tu biarlah tu guru susah dah. Biar. Tu tak kena, dia kena fikir. Tengok sahabat-sahabat dulu lagu mana. Barulah ada kasih sayang. Waktu pun jadi mesra. Barulah ada. Ni tak ada. Semata-mata mengaji. Kalau guru lah. Kalau pemimpin pun masa begitu, tak ada dah fikir orang lain. Gapo dia yang perlu. Dia kena fikir. Terutama sekali bini lah. Bini tu tu wajiban lah kita kata. Jangan benda ni, walaupun nampak kecil pun kan, cacat jadinya. Ini seperti kita ni ada kamera gapo ni dah. Tak ada kaji baju sebutir dah. Pun cacat dah. Apa itu cara tu misalnya. Tak ada air misalnya. Duduk ceramah ni tak ada air. Lepas tu jelik dah. Nak je. Tak patutlah. Muja ada air dah. Misalnya kita kata, benda tu kena ambil kira tu. Kena ambil kira. Benda-benda kecil tu, terutama orang perempuan lah yang lebih faham benda-benda gini kan. Tengok dalam hal baru ni kita sebut kan, sahabat tu semaya tu imam, jadi tu imam budak kecil nampak punggung tu, siapa dia yang tegur? Perempuan.
Tak pernah sabar tak molek tu imam kita ni tak leh kau kira. Jangan main nampak punggung tu gak kata dia. Semaya apa perempuan apa. Misalnya kita kata gini, ni mengajar tak ada ni tudung ni. Tak molek juga. Sebab apabila duduk depan jadi perhatian semua orang. Lagu mana kaki dia mula jadi lenguh. Tak. Dia duduk gini bersilah kaki kau duduk kan. Jadi kalau nampak tu tak? Nampak belakang. Dia mengalihkan perhatian pergi ke lain pula. Bukan nak ngaji, kita tengok gol lain pula. Jadi kena cari sebab-sebab yang boleh orang tumpu. Boleh selesa boleh. Jangan jadi tidak selesa pergi fikiran pergi ke lain. Itu masalah kalau dengan guru. Pemimpin pun lagu tu juga. Pemimpin lagu tu juga. Orang tua pun lagu tu juga. Biar sesuai. Dia tak boleh duduk. Kita cadai lah kursi. Ni panggil dia. Ni sakit lutut. Rumah kita tak ada kursi. Pasal jadi susah lah dia lagu mana. Kalau tak duduk kan kata sombong pula. Tu fikir lah tu belakang. Hormat kepada orang tua. Walaupun dia tidak alim, dia tidak tok guru, dia tidak pemimpin, tidak gapo, dia perlu dia orang tua. Dan kita nak panggil dia, kena sedialah cara dia. Yang keenam, elok pergi ke tempat yang jauh dari penglihatan orang ramai atau ke tempat yang tersembunyi untuk membuang air. Jangan tempat yang terdedah duk buah pula situ. Buah pula orang zaman itulah, zaman lain dia dah. Zaman itu buah belah-belah duduk buah air tu. Atas retak dah. Tahu air gapo dia, sungai habis cemak dah. Belah-belah duduk buah. Tak leh lah tu. Kena pergi cari tempat jauh, tempat yang tersembunyi. Jangan buah. Semua ada tu dia ajar aku tak boleh buah, tak boleh gapo. Orang jawab salah pun. Orang nak kebajikan tu untuk kita tu tak boleh jawab. Tak boleh jawab salah. Dalam keadaan tu. Jadi hak nak buat salah tu kena tengok juga keadaan orang. Ni metakau salah kat molek kat. Orang duk tengah makan pun buat salah, duk tengah semaya pun buat salah. Buat salah berlaku. Lepas tu kalau tak jawab kita kata tak kena, dia tak ikut sunnah pula. Bukan dia ada beberapa perkara hak kecualinya. Bahkan tak boleh jawab. Yang nak dulu kan kita sudah jumpa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat air orang tu buat salah. Dia tak jawab lalu. Dia pergi tayamum dulu. Nak rayaknya ada halangan. Jadi tidak semestinya jawab salah. Semua tempat tu salah molek. Semua tempat tu bismillah molek belakang. Dah, tidak semua tempat. Setengah tempat haram bismillah. Yang tu bermain. Itu hukum. Bismillah nak curi. Tak boleh. Bismillah nak buat benda haram. Tak boleh. Haram. Dosa tu. Tak boleh sebut nama Allah. Tak boleh, tidak layak. Tak ada rahmat Tuhan situ. Nak kerja benda lagu tu. Bismillah ni tempat-tempat dia. Tempat dia. Lepas tu bismillah tak serupa juga. Kalau bismillah nak sembelih, bukan bismillahirrahmanirrahim. Memanglah nak buat benda lah bismillahirrahmanirrahim. Nak makan nasi, nak gapo, bismillahirrahmanirrahim. Nak sembelih, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wallahu akbar. Gitu. Gitu caranya. Jadi bismillah ni banyak cara Nabi ajar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillah juga, tidak bismillahirrahmanirrahim. Cara tu pun bismillah dah. Boleh. Dia tepat. Masing-masing tu dia kena belajar. Kalau kita belajar hadis ni kan suk. Nabi sendiri aja. Semua ikut dia. Imam-imam mazhab lain siapa pun ikut dia. Kita tahu hak tu, kita amal tu molek benar lah. Yang ketujuh, keharusan menyapu khuf dalam berwuduk sewaktu dalam perjalanan. Khuf ni dulu ada dah kan? Tunjuk dah tu khuf lagu mana. Itu boleh pakai khuf. Dan kalau kita ambil air semaya, dalam keadaan kita ada air semaya dah lah, kita pakai tu. Kita ambil air semaya pula kerana terbatas air semaya, tak perlu pecah khuf tu. Kita
Kita boleh sapu saja, tak perlu basuh kaki. Sapa dekat kaki tu sapu saja. Sapu tu bahagian atas saja, bawah tak payah, cukup dah. Itu sapu khuf boleh. Khuf ni orang pakai mana? Tempat sejuk lah, negeri sejuk. Tempat kita tak pakai stocking tempat panas dah. Stocking tempat panas dah. Ni tempat sejuk. Tempat sejuk juga berlapis-lapis lah pakai. Bukan baju saja berlapis-lapisnya. Tempat negeri hak berasak mulut tu dah. Kecok tu berasak mulut tu. Tempat lagu tu banyak lapis lah. Seluar pun banyak lapis. Tapi pasien punya pasal ni penyakit juga dah. Nak buka aurat tu pakai skot lagi no. Sejuk atas salji tu pun penyakit dah. Tak sejuk ke? Orang sejuk lah kau. Tapi kat sana lebih penting kau lain. Lebih penting menarik perhatian lelaki. Kalau tak ada agama, sejuk. Sejuk paktul lah. Negeri hak sejuk ni kan. Buka paip, tubik berangin saja, tak tubik lama, bau tubik air batu. Jadi air batu, sejuk. Tempat lagu tu nak pecah semua kaki, jadi susah lah basuh kaki tu. Dah basuh kaki banyak-banyak jadi sakit kepala juga, boleh jadi demam ke apa. Jadi sebab tu dia benarkan pakai khuf, sapu khuf saja. Khuf ni banyak macam pula. Kita tengoklah hak cukup syarat dia lah. Hak tak cukup syarat dia tak boleh. Hak cukup syarat dia. Nanti akan ada lah cara ke khuf tu akan ada. Jadi dalam perjalanan boleh. Kalau di rumah tak boleh, boleh juga. Cuma mengikut kebanyakan ulama dalam perjalanan 3 hari 3 malam boleh. Lepas pada tu kena pecah lah. Ambil air semaya, basuh kaki dulu, lepas tu pakai pula 3 hari pula, tak apa. Dia sekat 3 hari mengikut kebanyakan ulama. Tapi ada juga yang mengatakan tak ada hak, boleh pakai. Kalau di rumah sehari semalam tu boleh pakai. Lepas tu kena pecah. Kena pecah sebab perlu juga pecah lama-lama pakai tak molek juga kan. Jadi busuk lah, jadi boleh jadi penyakit. Sebab tak mandi lah, kata musim sejuk, negeri sejuk, kena mandi. Tak mandi sakit kepala. Kena mandi juga, cuma mandi tu lagu mana? Tu kan. Ini pun gitu juga. Keharusan menyapu khuf dalam berwuduk ketika sewaktu dalam perjalanan. Orang Syiah tak seguna ni. Dia kata mengarut lah. Aku tengok Mughirah dia cerita Mughirah hadis palsu Mughirah, dia tak sepakat. Sebab Syiah air semaya dia tak ada sapu khuf, tak boleh sapu khuf. Hak lain boleh taqiyah, boleh berpura-pura, boleh nak nunjuk-nunjuk kau orang, buat serupa dengan orang. Hak ni tak boleh. Kerah benar hak ni. Dia tak sepakat. Walaupun bagi kita ahli sunnah wal jamaah, hak ni hadis mutawatir ni, hadis khuf ni, sapu khuf ni, tak sepakat. Tak sepakat. Dianya ambil air semaya lagu mana dalam keadaan biasa ni, dia tak basuh kaki, dia sapu kaki. Kalau basuh tak sah air semaya. Begitu mau. Dalam keadaan biasa dia kena sapu. Tapi sapu khuf tak boleh. Maknanya ambil air semaya biasa, sapakan kaki tu, sapulah kaki. Gitu. Bagi dianya. Itu tak betul. Yang betulnya adalah hadis ni. Bukan Mughirah saja yang meriwayatkan hadis sapu khuf ni, ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Atau sekira dia lah. Kalau nak ayatnya dia tu lagu tu. Lepas tu nampaknya tadi ingat boleh sah lagi je hari ni. Karahiyatut ta'arrif fi salah wa ghairiha tu kita sambung semula lah minggu depan insya-Allah. Sekatulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Saya bukan untuk tanya. Gimana? Aurat untuk tuan kan, saya dagu ni, saya baru dengan sejak dari masa kami lalu sekarang dia kata aurat itu. Mana? Wajah dagu ni aurat. Kalau nak semaya, kalau kita semaya mana kena tutup belakang, tinggal. Dah.
Dah, tak termasuk. Dia masuk dalam muka kan? Muka. Muka ni kalau kita masuk ambil air semaya, muka sekat mana? Sekat dagu ke? Dah kan sampai bawah kan? Dah. Itulah muka. Bawah tidak aurat. Macam mana? Boleh. Tak apa. Sebab solat tu kan buka-buka. Muka tu apa dia? Muka. Kita ambil air semaya setakat mana? Adakah setakat ni? Tak kan sampai bawah. Nak aku tu. Muka. Tak apa. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang kesanding? Sebab Ustaz ayat tadi kita tak ada untuk kafir. Mana? Tentang sanding. Sebab Ustaz ayat tadi pasal tadi belum menyuruh kafir. Sebab sekarang ni macam sanding tu apa banyak menyuruh kafir. Macam orang Malaysia pun ada, macam Hindu pun ada, macam Malaysia pun ada. Apa pendapat Ustaz? Ya. Masalah bersanding bersanding pada dasarnya kalau kita nak ambil fiqh lah, dari segi fiqh, pada dasarnya dalam keadaan terkawal dan dalam keadaan menjaga batas-batas syariat, aurat ke apa semua tu, sanding tu sendiri boleh, tidak salah pada dasarnya. Yang jadi salahnya kerana benda-benda lain yang sanding tu, dedak aurat. Kalau misalnya kalau tu nak bersanding sangat kan, dia mengenok sangat dah dalam bilik, boleh sanding dalam bilik lah. Apa kau gambar nak pukul pun, tapi nak pukul tu siapa dia nak pukul pula? Juru kamera tu pun orang juga. Situ lah pula. Ya kita je nak buka, nak gapo. Tapi kalau adik-beradik, kalau hak mahram boleh. Lepas tu kita cuci sendiri, taruh dalam komputer misalnya. Setakat tu boleh. Dan dia duduk dekat, itu memang dia suami isteri, tak apa waktu tu. Tetapi yang jadi taklihnya kerana menyerupai tadi itulah, ataupun kerana terdedah aurat kau, ataupun orang-orang yang tidak patut tengok. Tapi kalau orang yang tak patut tengok tu dalam keadaan menutup aurat, tak apa lagi. Cuma itu budaya. Kita kata budaya kita sebenarnya dia campur hak moleknya tak sah lah. Campur dengan Hindu, dengan gapo tu kan, yalah lah, memanglah hak moleknya tak sah. Seperti mana Nabi SAW kan tak suka budaya asing ni, dia buat tak serupa. Kita pula betul lah hak semolek. Mereka tak habis piti. Tak habis piti. Ni kalau buat lagu tu jadi susah pula mikir pula akan datang. Kakak setahun ni, takkan adik ni, pula. Kemudian ada hak ni baru ni ada dah ni hak ni. Saya tulis di bawah tu, adakah disebut dalam hadis disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram? Tak ada secara khusus. Cuma ialah Zulhijjah tu adalah awal Zulhijjah ke apa. Tu adalah, tapi umum semua bulan tu tak ada. 9 Zulhijjah ke apa tu ada tu, tu memang ada lah. Dan sebelum pada tu ada. Apa yang dikatakan bulan haram? Berapa kebilangan bulan haram? Bulan haram ni sebenarnya konsep bulan haram ni telah dipakai oleh orang kafir sebelum daripada Nabi kita lagi. Dia gini cerita asal. Ceritanya orang kafir dulu, Arab ni perang semua, berperang. Sikit-sikit perang. Dia tidak balas main-main sikit-sikit gini, kata-kata gini, tak, perang. Perang tu pula beberapa generasi, tak sudah lagi. Lama-lama orang dia letih juga. Bila letih tu dia buatlah peraturan pokok dia. Lagu mana? Kalau pada bulan ni biar amal gak. Beberapa bulan, ada beberapa bulan tu kalau nak pergi mana-mana pun amal. Merokok tak ada, kau ni tak ada, curi tak ada, buat benda tak ada. Perang pun tak ada juga. Jadi kita amal, semua jadi amal. Tak ada bimbang. Dia buat innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi tu pindah. Oleh kerana dia perang tak ada nak sudah. Kita sikit lagi, kalau sikit lagi benar kita ni dah. Tapi nak masuk
Bulan hok dikatakan haram dah, dia ganjak sikit. Biar 2 hari lah, biar sudah hok ni. Lama-lama bulan tu jadi tokah habis. Tokah. Tu kerja dia aja. Jadi bila Islam hari, dia balik kepada hak asal. Diterima bulan-bulan haram ni, bulan-bulan yang mana kira-kiranya dengan persetujuan semua, tidak perang, tidak ceroboh, tidak gapo. Itu maksud bulan haram. Bukan bulan haram tu pada bulan tu tak boleh pergi buru binatang misalnya. Tak boleh makan ikan, bukan. Ni sekadar perang tu saja Islam terima hak tu. Memang nak aman pun dah orang kafir sendiri terima. Kita lebih-lebih lagi, kita nak sepanjang tahun kalau boleh amannya. Tapi nak tanda konsep biar aman tu rasa lagu mana. Ada beza kan. Bulan-bulan ni kan, jadi kita puasa tenang, lega. Kan suka lagu tu. Kalau boleh bulan-bulan lain pun lagu tu. Tu dia nak tanah tu. Supaya tanah haram. Tanah haram tu apa? Nak suruh kita biasa kan, jaga beringat ni. Jangan buat tak tu kalu. Sekala-sekala kat tangan tu gatal. Nak eret lah. Tak ada pasal-pasal. Cabut pokok kayu kau gapo kau. Sedangkan pokok kayu tu diperlukan di situ. Biarlah dia tumbuh. Ni kita tarik pula dah. Ataupun tak aman, biarlah jadi aman situ burung kau gapo. Sekala di tempat lain tak boleh. Orang nak tangkap, orang buru. Tapi di situ dia buat aman, semua aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa-siapa masuk situ aman. Binatang kau gapo kau semua aman. Orang kau semua aman. Cuma rasa lagu mana kalau aman gitu. Orang kecek pun tidak kau beringat semua. Kalau sepanjang tahun semua tempat dia buat lagu tu kan molek. Dia nak tanah tu sebenarnya. Jadi sebab tu diterima juga bulan haram tadi, tidak perang, nak suruh benda ni meluas. Sebab sudah rasa dah kan, bulan tidak haram lagu mana jadinya. Perang tidak aman. Tapi bulan haram tak ada semua. Alangkah baiknya kalau panjang lagi. Tu hak Islam nak, dia terima benda tu. Jadi bulan hak haramnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Tu bulan yang diterima. Islam pun terima ni. Banyak perkara sebenarnya bermula daripada zaman kafir lagi. Ini menunjukkan Islam ni dia bukan tolak belaka. Orang kafir kalau molek boleh terima. Itulah rekahnya. Mengikut Bukhari supaya dengan ramah-ramah. Tidak sepuh Hanafi tadi. Maknanya apa-apa pun lain-lain pun serupa. Bukan daripada anggur saja. Kita sebut tadi mazhab lain, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tu ramai pula dalam tu ramai tokoh-tokoh dia kan. Memang lagu tu. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda yang kuliah sebelum ni lah, berhubung sembahyang berjamaah. Jadi kalau ikut macam-macam mazhabnya, makmum tu ada kata tak perlu baca Fatihah. Sama ada sembahyang kuat atau sembahyang sir kan. Jadi nak tanyanya, bagi mazhab yang kata makmum tak perlu baca Fatihah sebab tu imam tu dia tanggung kan. Adakah dalam rukuk tahiyat pun makmum tak perlu baca langsung atau macam mana? Memang ada khilaf lah dalam masalah tu. Macam-macam lah. Ada yang kata macam mazhab Syafi'i, kena baca Fatihah. Tu imam baca derah ke, baca kohor ke, tu imam sendiri ke, makmum ni tu imam dia baca derah, baca kohor ke, dia sembahyang seorang ke, tak kira, semua kena baca Fatihah. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Sebab apa? Rukun. Itu kalau mazhab Syafi'i. Adalah, bukan Syafi'i saja, ada lagi hak lain-lain yang sependapat dengan dia. Ada yang mengatakan macam mazhab Malik, dia mengatakan kalau tu baca Fatihah memang perlu kalau sembahyang seorang dan tu imam. Tapi kepada makmum, dia kalau sembahyang tu imam tu baca derah, dia tak perlu baca. Dia dengar untuk imam baca Fatihah. Ni dari segi Fatihah dulu. Tapi kalau tu imam baca kohor, misalnya zuhur ke apa ke kan, tu kena baca. Itu satu mazhab. Satu lagi,
Iaitu tu imam semaya seorang mesti kena baca Fatihah. Tapi mesti ni mazhab Hanafi dia banyak pelik sikit daripada orang lain ya. Mesti tu mesti sebagai wajib dengan arti kalau tak baca dosa, tapi semaya sah kalau baca ayat Quran lain. Asal baca Quran. Tak baca Fatihah pun tak apa. Tapi kalau baca Fatihah lebih molek lah, tak berdosa lah jadi. Kalau dia tak baca Fatihah, dosa. Dosa tapi semaya sah kalau dia baca ayat Quran yang lain. Dan kalau dia beriman, Tok Imam baca Qaha ke, Tok Imam baca Derah ke, dia tak boleh baca. Tak boleh baca. Kalau baca, tak usah jadi makmum lah. Gitulah kira-kiranya. Kalau nak jadi makmum, tak boleh baca. Tok Imam tanggung belakang. Tak boleh baca. Ini Fatihah. Fatihah ni kira berat lah nak banding dengan orang lain-lain. Setengah ulama mengatakan dalam mazhab Hanafi, hak kata tak payah baca saat ni. Dia kata dah kalau Fatihah pun tak payah baca, tu imam tanggung, hak lain-lain lagilah. Tu sah pendapat. Satu lagi hak dia kata tak payah baca ni, baca qiraah. Qiraah ni baca Fatihah, baca ayat Quran, hak tu. Hak lain bukan makna dia tak baca juga. Tasbih misalnya, masa rukuk baca. Bukan kata makmum duduk senyap daripada awal sampai kaki, Allahu Akbar saja. Ada. Dia kata baca juga lain tu. Cuma hak tak boleh baca tadi, hak tu baca Quran tu. Ketika berdiri tu, Fatihah ke surah ke, hak tu tak boleh baca. Memang tak boleh baca bagi dia. Kalau baca juga salah lah, tidak mengikut sunnah lah bagi dia nya. Itu secara ringkasnya. Jadi kalau hak lain-lain tu kira-kira ada baca lah tahiyat ke gapo ke ada baca. Tapi satu lagi pendapat kata kalau tak baca pun tak apa. Mana ikut perbuatan imam saja. Perbuatan imam saja. Sah lah. Hak tu tak ada dosa ke apa, tak ada. Memang sah. Lagu tu lah hak moleknya bagi dia. Tak baca langsung. Fatihah gapo ni, ayat Quran. Tak baca. Sebab apa? Dia kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu ditentukan supaya diikut. Al-imamu dhamin. Tu imam jamin dah. Dhamin. Bahasa Melayu jamin. Itulah. Tu imam jamin dah. Dia tanggung dah. Dia kata orang Syafi'i ke orang-orang lain kata mesti baca Fatihah tu pun. Kalau dia pergi lewat sikit kan, tu imam rokok. Dia rokok. Di mana dia dah baca Fatihah? Dia tak baca. Lagu mana tu kalau mesti. Dia pun kata situlah maksud orang Syafi'i kata itulah maksud hadisnya tu imam jamin ni bukan semua keadaan dalam keadaan lagu tu. Tapi dia mau kata pula adakah khusus dalam hadis riwayat dalam keadaan lagu tu saja tu imam jamin? Hak lain tak jamin? Adakah? Tak ada. Lepas tu dia main logik lah, dia main logik. Kalau kita pergi nak jumpa dengan siapa-siapa wakil, dia mesti ada ketua kan. Semua kacak sekaligus. Hoyak kau raja tu misalnya. Sultan, gitu ke? Kau seorang. Seorang. Ni masing-masing. Orang hak kata tak boleh ni, dia kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dia faham tak sah sembahyang tanpa membaca Fatihatil Kitab. Sebab tu dia kata Fatihah wajib. Dia tidak kata untuk imam saja wajib, untuk seorang orang sembahyang seorang saja wajib. Tak cara lah sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, Fatihah mesti. Dia pegang hak tu. Hak tu jawab pula panjang lah panjang. Tak apalah hak tu masing-masing itu ada alasan dia. Hak tadinya persoalannya ada kau tak baca langsung. Dua tu lah, ada dua pendapat. Satu kata tak baca langsung pun tak apa. Satu lagi kata hak lain-lain tu baca molek. Sebab hak dalam hadisnya hak Nabi larangnya dalam hadis dia sebut mali unaza'ul Quran. Bapa aku dilawan baca Qurannya. Lawan baca Quran dia. Dia tidak kata bapa aku lawan baca dalam sembahyang segala hak lain-lain. Dia tak kata. Unaza'ul Quran. Mana orang baca Quran? Fatihah tidak Quran. Quran. Hak surah-surah Quran juga. Masa duduk qiyam tu lah. Itu hak Nabi larang, hak tak bui. Sehingga dia kata apa duduk lawan baca dengan akunya. Orang Syafi'i kata tu buat baca derah, ganggu dia nak baca. Kalau baca Qaha. Tapi masalah juga dia mau kata baca Qaha setara mana? Sebuah ayat.
Tidak kau orang Syafi'i ini kata dia kena dengar dia diri. Kalau seorang, kalau ramai semua masjid tak gemuk, kata dia ganggu juga. Lepas tu apa ni, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila orang baca Quran, dengar. Dan dia apa dah kalau dia baca, nak dengar kan dah. Pak kita kata kalau kita dengar, kita tak faham makna dia. Habis itu. Ustaz bakal. Boleh belaka. Tetapi hak moleknya hak tadi, hak Malik. Imam Bukhari pun lagu tu juga. Kalau tu imam baca derah, tak baca. Kalau tu imam baca qaf, baca. Kalau sembahyang seorang, baca. Jadi tu imam pun baca. Tu paling molek. Dari segi lebih kuat hak tu. Derah tu kuat lah. Derah baca. Kuat lah. Baca kuat. Baca dengan suara yang nyaring lah. Nyaring. Derah tu bahasa Kelantan. Baca derah tu bahasa Kelantan. Nah. Baca suruh panjang. Kita saja itu baca audio hati kita. Dah. Saya bimbing tunggu jangan baca lama. Kita tunggu kata dia. Boleh, tapi hak moleknya tidak. Hak moleknya kita dengar. Kita dengar. Itulah kata sani dah. Itulah yang kita kata sani. Jadi dengar tu untuk ambil makna dah. Kita kena berasa itu kekurangan kita, kelemahan kita. Boleh jadi ada kekurangan kita tu. Anak kita jangan. Kalau sudah tua dah, anak kita jangan nak ngaji. Sebab tu kita kata dia ada kaitan dengan sistem pendidikan, sistem apa. Nak mengaji boleh, tapi mengaji hak ni dulu. Hak ni dulu. Biar faham. Dan kita apa kalau boleh belajarlah. Kalau boleh belajar bahasa Inggeris, apa bahasa Arab tak boleh. Kalau bahasa Inggeris kita belajar untuk dunia, ini untuk agama. Sekurang-kurangnya kita kata tu imam biasanya dia baca ayat-ayat yang pendek kan. Sekurang-kurang tak boleh kau kita bila-bila kita ambil tafsir tu kau, cuba baca, cuba ingat makna dia. Ketika dia baca bolehlah bagi perhatian. Apalagi kalau ada tafsir yang panjang-panjang, kita lebih menghayati lagi maksud dia. Itulah yang sebaik-baik. Jangan dibiarkan terus kita dalam kejahilan, dalam kemunduran dalam bab agama ni. Seperti mana kita nak maju dalam bidang lain. Dia pun sepatutnya orang Islam dulu begitu. Bukan tak ada saintis, bukan tak ada doktor ke apa. Dah ada juga. Tapi dia belajar hak ni dulu. Tidak seperti kita belajar hak dunia dulu. Hak akhirat ni setelah pecing. Waktu selama mana dah duduk semaya, kita wajib semaya, mau apa lagi? Tak cara. Tak sih lah lagu tu. Tak molek benar lah orang Islam. Itulah mereka. Namanya siapa yang mendengar untuk kafir sekolah itu untuk program kafir dan nyata je bolehlah beri kepada pindah di belakang. Lepas tu lagi minta kalatan tu telefon bila matikan kerana ada komplain gangguan panggilan telefon. Dan ketiga yang nak menjadi korban tadi boleh isi borang ni. Lepas tu bayarnya kemudian pasal kita nak pastikan jumlah lembu yang tak dikorbankan tu. Jadi serahkan borang dulu. Harga satu bahagian ialah 280 sebahagian. Dan ini akan digalakkan oleh kita kembali pada masing-masing dan setelah kita akan pastikan. Itu mana sama-sama kita tutup